Suami pukul isteri. Suami pukul isteri dengan tukul besi sampai mati di reman 7 hari. Masih terlalu awal untuk menilai keberkesanan operasi MRT laluan Putrajaya. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, edisi Khamis 6 April 2023. Berita wilayah membawakan laporan terkini seluruh negara. Saya Sahih Samsudin, lintas langsung dari Sabah, Sarawak dan Putrajaya mengisi paparan hari ini. Terus setia bersama Berita Wilayah. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan Raja Permaisuri Agong Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariah berangkat tiba di Pulau Pinang sempena lawatan 3 hari ke negeri itu. Ketibaan baginda berdua disambut Yang di-Pertua Negeri Tun Ahmad Fuzi Abdul Razak dan Ketua Menteri Chow Kon Yeow. Al-Sultan Abdullah dan Tengku Azizah dijadual berangkat ke Bazar Ramadan di Tanjung Tok Kong selain menghadiri majlis buka puasa dan edaran bubur lambuk. Esok, Yang di-Pertuan Agong akan berangkat ke majlis perasmian Masjid Jami' Al-Rahmani, Pokok Sena, Tasik Gelugor. Manakala Raja Permaisuri Agong akan berangkat ke majlis perasmian Pusat Jagaan Darul Hanan, Kepala Batas. Pada sebelah malam, Tengku Azizah dijadual menghadiri jamuan santapan durian di Batu Feringgi. Pada hari terakhir, Sultan Abdullah akan berangkat ke majlis pengundian watikah pelantikan Ahli Majlis Agama Islam dan Hakim Syari'i Negeri Pulau Pinang. Terdahulu, Al-Sultan Abdullah berkenan menerima sembah taklimat daripada pengurusi Majlis Agama Islam Melaka Maim, Datuk Seri Sulaiman Mat Ali di sebuah hotel di Bandar Hilir sempena lawatan hari terakhir ke Melaka. Turut hadir Yang di-Pertua Negeri Tun Muhammad Ali Muhammad Rustam, Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rauf Yusof serta Ahli Majlis Maim. Pada majlis itu, Al-Sultan Abdullah berkenan menerima laporan prestasi dan pencapaian Maim sepanjang tahun 2022. Datuk Seri Sulaiman turut membentangkan perancangan Maim tahun ini yang merangkumi skim bantuan zakat baharu 2023 memfokuskan golongan asnaf termasuk mualaf. Sebelum berangkat pulang, Seri Paduka Baginda turut berkenan menerima cendera kenangan dari Kerajaan Negeri Melaka yang disampaikan oleh Tun Muhammad Ali. Kerajaan memperuntukkan 1.57 bilion ringgit untuk bayaran khas kewangan Aidilfitri BKKA tahun ini. Timbalan Menteri Kewangan Datuk Seri Ahmad Maslan berkata, bantuan tersebut akan mula diagihkan pada 17 April 2023 melibatkan penerima sebanyak 3,463,000 orang. Penjawat awam RM700 akan diberi kepada 56 dan ke bawah, grade 56 dan ke bawah, termasuk lantikan kontrak dan mereka yang bekerja sebagai My Step Short Term Employment Program ini. Jumlahnya RM988 juta kepada 1.4 juta penjawat awam. Yang kedua, RM350 pesara kerajaan kepada 1 juta pesara termasuk veteran tentera yang tidak berpencen. Pesawah, pekebun kecil getah dan nelayan akan menerima RM200 melibatkan 850,000 penerima dan sukarelawan menerima RM300 melibatkan 213,000 penerima. Operasi perkhidmatan transit aliran massa MRT laluan Putrajaya belum berjaya mengurangkan kesesakan trafik. Menteri Pengangkutan Anthony Loke bagaimanapun berkata terlalu awal menilai keberkesanan operasi MRT itu dalam mengurangkan isu kesesakan jalan raya. Kita tengok keadaan kesesakan terutamanya dalam bulan Ramadan ini pada waktu-waktu puncak agak kritikal lagi. Terutamanya termasuklah di Lebuh Raya Max, di Lebuh Raya Persekutuan, KL Sungai Besi, semuanya kawasan-kawasan yang agak kritikal yang saya tahu setiap hari di waktu puncak semasa pagi dan petang masih berlaku kesesakan yang teruk. Jadi saya tak nak mengatakan bahawa MRT itu sudah berjaya mengurangkan kesesakan. Dia belum lagi sebab dia masih di peringkat awal. Jumlah penumpang harian ketika ini ialah 80,000, masih rendah berbanding sasaran 200,000 penumpang sehari. Semasa 2 minggu pertama perkhidmatan percuma, jumlah penumpang mencecah 100,000 setiap hari. Sempena Aidilfitri, kekerapan jumlah penerbangan domestik akan ditambah termasuk laluan ke Sabah dan Sarawak. Banyak penerbangan tambahan diluluskan termasuk Malaysia Airlines yang akan menggunakan pesawat lebih besar bagi menampung permintaan itu.
maka kapasiti penerbangan akan bertambah, kapasiti tempat duduk akan bertambah. Jadi apabila kapasiti bertambah, sudah tentu harga average itu akan menurun. Jadi itu pendekatan yang kita guna pakai. Perincian berhubung kapasiti penambahan penerbangan dijangka akan diumum dalam masa terdekat. Langkah kerajaan menubuhkan Sekretariat Khas Sulu untuk meneliti serta merangka tindakan undang-undang menangani isu tuntutan warga Filipina yang mengaku waris Sultan Jamalul Kiram II terus melemahkan usaha kumpulan tersebut membuat tuntutan terhadap kerajaan Malaysia. Sekretariat Khas ini memastikan perbincangan dan penyelarasan lebih sistematik melibatkan semua pihak. Persoalannya sekarang, apakah tuntutan itu berasas dan rasional? Kita ikuti laporan khas Tuntutan Sulu Siri 1 bersama wartawan Mohan Cinasami. Pada tahun 2013, Malaysia menghentikan bayaran wang serahan tahunan sebanyak RM5,300 kepada Kesultanan Sulu selepas tragedi La Datuk Sabah. Dan ini adalah kronologi bermulanya tuntutan. Namun timbul persoalan, mengapakah waris Sulu bertindak merampas aset negara dalam membuat tuntutan bayaran? Jawapannya dalam siri 2 esok dan jangan lupa untuk saksikan. Wan Cinasami, RTM. Jom kita shopping, raya sayang hey, diskaun menanti. Apa tunggu lagi? Jom kita shopping, raya sayang hey, tunjuk sayang dengan Shopee. Shopee Raya Sayang hey, beli sekarang. Shopee. Seorang buruh binaan direman 7 hari dipercayai membunuh isterinya Rubiah Sabtu dalam kejadian di Kampung Besul, Dungun pagi semalam. Suspek berusia 32 tahun itu dibawa ke Mahkamah Magistrate Dungun pagi tadi. Ketua Polis Daerah Dungun, Superintendent Baharudin Abdullah berkata polis mendapat perintah reman terhadap suspek sehingga Rabu depan. Menurutnya, tangkapan terhadap suspek dibuat semalam sebaik polis menerima laporan berhubung kejadian itu. Dalam kejadian sekitar pukul 8 pagi semalam, Rubiah maut dipukul suaminya, memukul menggunakan penukul besi. Hasil siasatan awal polis, kejadian berlaku akibat perselisihan faham menyebabkan suaminya bertindak di luar kawalan. Sementara itu, jenazah Allahyarham Rubiah selamat dikebumikan di tanah perkuburan Islam Bandar Bukit Besi kira-kira pukul 11.18 pagi tadi. Terdahulu, jenazah tiba di Masjid Bukit Besi pada pukul 11.15 pagi untuk disolatkan. Lebih 200 orang terdiri daripada sanak saudara, kenalan dan penduduk kampung hadir memenuhi kawasan tanah perkuburan tersebut untuk memberikan penghormatan terakhir kepada Allahyarham. Turut mengiringi jenazah ke-6 anak Allahyarham. Tapi dia tetap makcik anggap dia macam anak lah. Dia sentiasa berhubung dengan anak makcik tu. Jadi dia kata kita dinangi, dia peluk makcik. Lepas tu dia kata tak apa lami, tapi dia beritahu ke tu anak dia kata kalau dia mati anak tu jangan dia dah agak ke orang lain, dia agak kepada keluarga makcik ni lah. Sebab kita orang yang maknanya jaga anak dia. Seterusnya, kita ikuti ramalan cuaca seluruh negara bersama pegawai Met Malaysia, Muhammad Nafizi Mat Nafiah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita mulakan laporan pada petang ini dengan melihat keadaan cuaca semasa. Imej radar menunjukkan cuaca hujan lebat dan ribut petir yang telah pun mula berlaku
di kebanyakan kawasan di sekitar pedalaman negeri Perlis, Kedah, Perak, Kelantan, Terengganu dan juga Pahang. Cuaca ribu petir untuk kawasan-kawasan ini dijangka boleh berterusan sehinggalah ke lewat malam nanti. Oleh itu, orang ramai di sekitar kawasan-kawasan terbabit dinasihatkan supaya berwaspada dengan kemungkinan berlakunya banjir kilat, angin kencang dan juga kerosakan pada struktur bangunan yang tidak kukuh. Selain itu, ribu petir juga dilihat kini telah mula berlaku di sekitar kawasan pedalaman Selangor dan juga Negeri Sembilan yang dijangka akan reda dalam tempoh 1 hingga 2 jam daripada sekarang. Kita lihat tinjauan cuaca untuk negeri Sabah dan Sarawak pula. Untuk negeri Sabah, ribu petir pada petang ini dilihat turut berlaku di bahagian-bahagian di sebelah pedalaman dan juga pantai barat negeri berkenaan. Manakala untuk negeri Sarawak, ribu petir dilihat berlaku di kebanyakan bahagian, khususnya di bahagian-bahagian sebelah barat seperti di Kuching, Serian, Samarahan dan juga Sarike. Cuaca ribu petir untuk bahagian-bahagian di sebelah barat Sarawak ini dijangka akan beransur reda menjelang awal malam. Namun begitu, ribu petir dilihat turut berlaku di sekitar bahagian Miri dan juga Limbang di utara Sarawak ini yang dijangka mampu untuk berterusan sehinggalah ke lewat malam nanti. Baiklah, sekian dahulu info cuaca buat kali ini. Sebelum berpisah, kita lihat tinjauan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh negara. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Penyedia aplikasi azan di telefon pintar diminta untuk menyelaraskan tarikh dan masa standard mengikut takwim Islam dikeluarkan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM. Juga Masjid Saidina Umar Al-Khattab di Bukit Damansara sedia bagi untuk kemudahan jemaah. Kita berlintas langsung bersama Rizauddin Roslan di Kompleks Islam Putrajaya untuk laporannya. Silakan Riza. Ya, sahih menurut penolong pengarah kanan Seksyen Kajian Falak Badan Pendidikan JAKIM, Khairul Anwar Yazid, penyedia aplikasi azan perlu menyelaraskan tarikh tersebut kerana ada di antara mereka dikesan menggunakan waktu zon Mekah. Ini menyebabkan berlakunya perbezaan tarikh dan waktu yang ketara berbanding waktu tempatan. Jelasnya, perbezaan itu akan menimbulkan kekeliruan terutama melibatkan tarikh-tarikh penting umat Islam seperti tarikh Hari Raya dan tarikh permulaan puasa. Oleh sebab itu, aktiviti cerapan anak bulan akan dilakukan oleh Jawatankuasa Melihat Anak Bulan yang dipengerusakan Mufti Negeri setiap 29 hari bulan Hijrah bagi memastikan ketepatan takwin tempatan. Mereka mengambil sumber data waktu solatnya daripada JAKIM. Tetapi tarikh tersebut diambil daripada Arab, tanah Arab. Ada yang daripada pengiraan masing-masing, daripada tidak merujuk kepada sumber rasmi. Jadi mereka mendakwa jam ini adalah yang telah disemak ataupun disahkan oleh JAKIM. Padahal sebahagian sahaja maklumat yang ada dalam jam tersebut yang diambil bersumberkan JAKIM dan sebahagian lain daripada sumber yang lain. Penyedia aplikasi boleh mendapatkan data takwin Islam, waktu solat dan maklumat lain melalui JAKIM secara percuma. Bagi menetapkan tarikh 1 Syawal tahun ini, JAKIM akan mencerap anak bulan Syawal pada 20 April bersamaan 29 Ramadan ini. Inisiatif Masjid Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur menyediakan khidmat jagaan kanak-kanak semasa solat tarawih memberi peluang ibu bapa mengimarahkan masjid sepanjang Ramadan. Perkhidmatan secara percuma ini memberi peluang kepada ibu bapa melaksanakan solat tarawih dengan tenang.
Alhamdulillah tahun ini Masjid Wilayah Persekutuan telah pun mengadakan satu program khas untuk kanak-kanak sempena bulan Ramadan, iaitu program Tarbiyatul Aulad. Jadi ibu bapa yang ada berkeinginan untuk melaksanakan solat tarawih, jadi mereka boleh beribadah dengan tenanglah ya, sempena dengan program yang kita adakan ini. Supaya secara tidak langsung anak juga dalam ketika mana mereka bermain di masjid wilayah ini, pada masa yang sama mereka juga dapat menyerap situasi sekeliling yang ada di masjid wilayah dengan bacaan-bacaan Al-Quran dan juga solat tarawih yang ada di masjid ini. Seramai 20 petugas secara bergilir-gilir memantau lebih 30 kanak-kanak ini. Dah masuk minggu kedua saya datang berjemaah solat tarawih kat sini lah. First time memang rasa macam ragu-ragu lah nak hantar anak, was-was juga kan nak serahkan anak kat orang lain. So tapi bila dah hantar, feedback daripada anak-anak pun anak-anak happy, seronok. Cikgu-cikgu yang jaga pun baik. Lebih membantulah untuk memudahkan parent solat. Tak adalah nak mengganggu jemaah-jemaah lain. Anak terjerit-jerit. So kita semayang pun dalam keadaan tenang. Melalui hasil sumbangan orang ramai, Masjid Saidina Umar Al-Khattab di Bukit Damansara, Kuala Lumpur menyediakan 2 unit kenderaan bagi untuk memudahkan pergerakan jemaah sepanjang Ramadan. Nakib Masjid Andi Muhammad Zuhairi Muhammad berkata inisiatif telah diusahakan oleh Jawatankuasa Karya Masjid sejak tahun 2016 dan diteruskan sehingga kini bagi keselesaan jemaah. Lokasi masjid di atas bukit serta tempat parkir yang jauh dari pintu utama mendorong pihak masjid menyediakan kemudahan berkenaan. Ini merupakan antara inisiatif awal yang telah digerakkan oleh Jawatankuasa Karya yang lepas, dan saya kira dan saya dimaklumkan bermula pada tahun 2016, dan pada tahun ini Jawatankuasa Karya bagi sesi kali ini melihat akan keperluan kepada perkhidmatan ini, maka kita memutuskan untuk kita meneruskan inisiatif ini. Dan ini juga antara salah satu inisiatif kami bagi pihak Jawatankuasa Karya Barisan Pegawai dan Kaki Tangan Masjid Saidina Umar untuk membalas jasa dan timbal balik kepada mereka-mereka yang memilih Masjid Saidina Umar sebagai tempat untuk mereka imarah Ramadan mereka, insya-Allah. Perkhidmatan bagi berkenaan bukan hanya untuk keperluan warga emas tetapi untuk semua jemaah tanpa mengenal usia. Paparan itu mengakhiri litas langsung dari Kompleks Islam Putrajaya. Kembali ke Angkasa Puri. Baik Reza, terima kasih. Kira-kira 630,000 pak makanan juadah berbuka puasa percuma diagihkan Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi dengan kerjasama Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Mawib sepanjang Ramadan ini. Sebanyak 70 buah masjid dan surau di seluruh wilayah persekutuan terbabit dalam menyediakan juadah berkenaan. Semoga dengan program Iftar Rahmah Ramadan ini akan memberi peluang kepada Mawib dan Jawi rakan-rakan kerja di bawah agensi agama untuk merapatkan diri secara aktiflah dengan masyarakat. Kita target sekarang kita bukan nak minta golongan yang susah dan asnaf ni untuk datang bertemu dengan kita di pejabat-pejabat dan sebagainya. Yang ini adalah kita mengambil pendekatan untuk turun ke padang. Program yang berkonsepkan Soup Kitchen ini dilaksana secara bergotong royong. Pak makanan akan diedar kepada golongan sasaran antaranya golongan B40, asnaf dan petugas barisan hadapan. Bagi memudahkan umat Islam bersedekah, Masjid Al-Falah Kampung Jenjarum, Kuala Langat melaksanakan program infak barangan keperluan secara pandu lalu. Penerima boleh mengambil sumbangan tanpa turun kereta atau motosikal. Wartawan Dia Fatihah Maknoh ada perinciannya. Infak Pandu Lalu merupakan program yang telah lama diadakan bagi mendekati golongan yang memerlukan dan kurang berkemampuan. Di samping memberi keceriaan dalam kehidupan seharian mereka, terutamanya pada bulan Ramadan. Kutipan dan sumbangan diagihkan pada setiap petang sebelum waktu berbuka kepada penduduk setempat. Infak Pandu Lalu mula diperkenal pada 2021. Antara barangan sumbangan, pak makanan dan barangan keperluan asas, hampir 100 penduduk menerima manfaat ini setiap hari pada Ramadan. Program ini bermula kira-kira tahun 2021
satu lah. Disebabkan oleh PKP, jadi masyarakat ada kekangan untuk keluar dan sebagainya. Jadi pihak masjid membuat inisiatif untuk meja infak Pandu Lalu ni lah untuk memudahkan orang ramai mendapatkan makanan. Program diadakan secara gotong royong melibatkan penduduk setempat. Perlibatan kita cuba tarik minat semua dari semua golongan lapisan masyarakat, daripada yang muda, yang senior, lelaki, perempuan semua. Kita boleh jadikan masjid ni sebenarnya tempat untuk kita penyatuan komuniti kita lah. Baguslah sebab dapat membantu lagi yang mana yang susah kan. Jadi perlu diperbanyakkan lagi lah. Penting sumbangan orang ramai kepada orang-orang yang memerlukan kan. Yang perlu dapat, yang memberi pun dapat memberi kan. Yang penting itu dulu sampai okeylah. Turut disediakan tabung infak Pandu Lalu di pintu masuk masjid serta tabung makanan kepada penduduk. Laporan Dian Fatia Makno, RTM. Perkembangan Sukan C Kemboja 2023. Skuad bola sepak bawah 22 tahun B22 negara bakal menempuh laluan berliku dalam tamasya yang bakal berlangsung Mei depan. Perkara ini diakui sendiri Ketujuhlatih L. Elvarasan selepas Malaysia diundi dalam kumpulan B bersama juara bertahan Vietnam, Thailand, Singapura dan Laos. Namun beliau tetap yakin semua pasukan memiliki peluang sama rata untuk mara ke separuh akhir. Jelas Elvarasan, fokus dan visi pasukan tidak akan berubah iaitu ingin melangkah jauh dalam edisi kali ini. Beliau sebelum ini meletak sasaran layak ke final. Sementara itu Indonesia, Myanmar, Kemboja, Filipina dan Timor Leste diundi dalam kumpulan A. Kali terakhir Malaysia merangkul emas ialah semasa edisi 2011 di Jakarta apabila menundukkan pasukan tuan rumah Indonesia. Skuad Harimau Melaya gagal mengulangi pencapaian sama pada edisi 2017 di Kuala Lumpur selepas tewas kepada Thailand di final. Bola sepak Liga Super, pengendali KL City, Boyan Hodak menganggap tuah lebih memihak kepada pasukannya selepas melakar kemenangan sulung musim ini menewaskan KL City FC 2-0 di Ceras. Menurut Boyan, kejayaan ini mampu menyuntik semula semangat perjuangan anak buahnya yang tewas 5 aksi sebelum ini. I think the first half we had more chances. But then again after 1-0 we start to drop back, and this is why we give them space where they can create something. But overall I think maybe we deserve to win because maybe we had better chances. Terdahulu, jaringan pemain tengah KL City T. Saravan pada minit ke-15 menjadi pemisah kedua-dua pasukan pada babak pertama. Sabah menggandakan asakan pada separuh masa kedua namun dikecewakan dengan keampuhan benteng pertahanan KL City. Kegairahan skuad The Rhinos mencari gol penyamaan selepas itu dihukum penyerang KL City Sean Gianelli yang meledak gol kedua sekaligus menghadiahkan 3 mata buat pasukan. Tamat perlawanan KL City 2, Sabah 0. KL City melonjak ke tangga ke-9 Liga manakala Sabah jatuh ke tangga ke-5 selepas tewas 2 perlawanan berturut-turut. Fokus negeri di bawah bayu. Keselamatan awam di Sabah akan terus diperkasa. Perinciannya terus sahaja bersama Radin Robin di Kota Kinabalu. Ya, sahih. Keselamatan awam di Sabah akan terus diperkasa bagi memastikan rakyat dapat menjalankan aktiviti ekonomi dan sosial dengan aman dan sejahtera. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji J. Nur berkata, jaminan keselamatan awam bukan sahaja memberi kesan kepada persekitaran yang lebih selamat, malah akan meningkatkan keyakinan pelabur luar untuk menjalankan aktiviti ekonomi di negeri ini. Jelas beliau, keamanan yang dikecapi juga akan membolehkan agenda pembangunan negeri Hala Tuju Sabah Maju Jaya SMJ dapat dilaksanakan sebaiknya. Beliau berucap dalam majlis penyerahan kuih muih Hari Raya Aidilfitri kepada anggota keselamatan dan petugas kesihatan di Menara Kinabalu. Sebanyak 35 agensi kerajaan terdiri Kementerian, Jabatan Kerajaan Negeri dan Persekutuan, syarikat berkaitan kerajaan GLC, badan berkanun dan badan bukan kerajaan NGO bergabung tenaga menyediakan kuih untuk diagihkan kepada anggota keselamatan dan petugas kesihatan menjelang Aidilfitri.
Tambah Datuk Haji G, setiap tahun kerajaan mengadakan majlis penyerahan kuih muih Hari Raya Aidilfitri sebagai mengenang jasa bakti dan menzahirkan penghargaan kepada semua anggota keselamatan sama ada yang bertugas di sempadan, darat, laut dan udara. Beliau turut mengingatkan rakyat di negeri ini agar terus melakukan kawalan kendiri bagi mengelakkan dijangkiti wabak COVID-19 berikutan Kementerian Kesihatan mengesan peningkatan kes COVID-19 sebanyak 37.7% bagi minggu berakhir Sabtu lepas. Pusat Pelindungan Sementara PPS yang menempatkan kanak-kanak jalanan komuniti Palau akan diperluas ke kawasan pantai timur Sabah iaitu di Sandakan dan Tawau. Ia susulan kejayaan pelaksanaannya dalam mengurangkan jumlah gelandangan kanak-kanak Palau di Kota Kinabalu. Rumah perlindungan itu bukan baru di Mina, tetapi kita perbaiki semula rumah-rumah lama kerajaan. Di Tawau kita akan satu pusat dan juga di Senakan. Kita tidak buat di Lahadatul kerana kita takut ada masalah-masalah yang tidak kita inginilah kerana dekat dengan Lahadatul. Lahadatul itu akan kita bawa di Tawau ataupun di Senakan. Beliau ditemui RTM selepas majlis berbuka puasa Bulan Sabit Merah Sabah 2023 di Kota Kinabalu. Dalam perkembangan lain, Kementerian Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat melalui Jabatan Perkhidmatan Kebajikan Am Sabah dan Majlis Perkhidmatan Masyarakat Sabah akan membantu Persatuan Bulan Sabit Merah Malaysia Sabah melaksana aktiviti-aktiviti kebajikan persatuan berkenaan. Antaranya termasuk bantuan pertolongan cemas kepada pelatih-pelatih pengemis jalanan yang ditempatkan di pusat pengasingan pengemis bukan warga negara bermula awal Februari tahun ini. Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN meminta pembayar cukai mengambil peluang tampil secara sukarela dalam program pengakuan sukarela yang bermula 1 Jun tahun ini hingga 31 Mei 2024 untuk mengisytihar pendapatan tanpa dikenakan sebarang penalti. Ketua Pegawai Eksekutif LHDN, Datuk Muhammad Nizam Sairi berkata, program tersebut menyasarkan penglibatan 50,000 pembayar cukai baharu dan sedia ada dengan taksiran cukai dianggarkan bernilai RM1 bilion. Jelasnya melalui program itu pembayar cukai yang layak sama ada baharu atau sedia ada hanya perlu mengemas kini status pematuhan cukai dengan melaporkan pendapatan penuh dalam tempoh yang ditetapkan. Ia membabitkan pembayar cukai yang tidak pernah membayar atau mengisytiharkan pendapatan mereka sebelum ini terkurang membayar atau mempunyai kesilapan semasa melaporkan cukai. Fokus bukannya hasil, tapi fokus lebih kepada untuk memberikan peluang kepada semua supaya dapat come forward ataupun bermula dengan satu keadaan yang baik ke hadapan. Jadi bila come forward, kita terima secara suci hati dan daripada sekarang ke hadapan kita mengajak untuk bersama-sama. Di mana tak faham, hasil boleh jelaskan, di mana susah, hasil boleh bantu untuk mudahkan dan sebagainya. Beliau berkata demikian kepada media selepas Majlis Berbuka Puasa dan Apresiasi Media Sabah 2023 bersama LHDN di Kota Kinabalu. Mengenai majlis ini, Datuk Muhammad Nizam berkata kerjasama media membantu LHDN menyebarkan maklumat percukaian amat dihargai dan berharap ia dapat diteruskan. Majlis turut menyaksikan penyampaian penghargaan kepada 23 agensi media di Sabah. Ahli Majlis Daerah Beluran yang baharu disaran melaksana pendekatan turun padang bertemu masyarakat untuk mengetahui keperluan pembangunan di daerah itu. Pembantu Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Muhammad Hamsan Awang Supain berkata, langkah proaktif itu bagi memastikan pembangunan dirancang dapat dilaksana menepati sasaran. Ia juga sekaligus memberi manfaat kepada masyarakat di daerah itu. Agar dapat memacu pembangunan di daerah Beluran khususnya, dan tuan-tuan dan puan adalah stakeholder yang diamanahkan untuk memastikan semua pembangunan sama ada fizikal dapat dilaksanakan dengan jayanya. Jadi saya ucapkan sabas dan tahniah kepada semua ahli majlis daerah Beluran yang telah dilantik dan diamanahkan untuk menjalankan tanggungjawab.
Beliau ditemui media selepas merasmikan Majlis Angkat Sumpah dan Penyerahan Watikah Pelantikan Ahli-Ahli Majlis Daerah Beluran sesi 2023-2025 di Sandakan. Dalam pada itu, Datuk Muhammad Hamsan berharap semua ahli-ahli majlis tersebut dapat bekerjasama sebagai satu pasukan dan bertanggungjawab dalam memastikan perancangan serta aspirasi kerajaan dapat dilaksanakan dengan telus dan berkesan. Seramai 18 ahli Majlis Daerah Beluran menerima watikah pelantikan masing-masing. Kerajaan Negeri dan Perbadanan Pembangunan Ekonomi Sabah SEDCO menyediakan peruntukan berjumlah 15 juta ringgit bagi melaksanakan kerja-kerja ubah suai 3 hotel milik perbadanan iaitu Hotel Perkasa Kundasang, Keningau dan Tenom. Pengurus Besar SEDCO Haizar Ajaz berkata, setakat ini Hotel Perkasa Kundasang telah siap 40% manakala 2 lagi akan dilaksanakan dalam masa terdekat. Menurutnya, kerja baik pulih melibatkan kerja-kerja ubah suai bilik restoran serta ruang lobi. Dan baru-baru ini kita telah selesai merenovasi 3 tingkat bilik di Perkasa Hotel Kundasang. Tetapi proses renovasi ini secara berperingkat masih lagi berterusan. Kita sekarang sedang merenovasi 3 tingkat bilik lagi dan akan diteruskan dengan coffee house dan juga lobby lounge di Perkasa Hotel Kundasang. Beliau ditemui RTM dalam majlis berbuka puasa SEDCO bersama media di Kota Kinabalu. SEDCO juga akan terus melaksanakan kerja-kerja penyelenggaraan dan ubah suai di Hotel Hyatt Regency Kinabalu bagi tempoh 3 tahun akan datang, termasuk perancangan penambahan 30 bilik baharu bagi menampung peningkatan permintaan pengunjung tempatan dan luar negara. Baik, sekian perkembangan berita dari Sabah untuk petang ini. Berita seterusnya kembali bersama dengan Sahih dalam Berita Wilayah. Sahih. Baik, Redwin. Terima kasih. Peranan pegawai pemantau harga PPH di bawah Majlis Harga Barang Negara tidak boleh dipertikai sewenang-wenangnya. Pegawai pemantau adalah sumber utama kerajaan dalam mengenal pasti kedudukan harga serta bekalan barangan tertentu. Di Labuan, 5 PPH bertanggungjawab untuk menganalisa kenaikan dan penurunan harga barang serta kekurangan stok bekalan barangan tertentu. Wartawan Haji Jack mengikuti kerak tugas PPH di Labuan menjalankan tugasan pemantauan harga barangan di pulau itu. Semua petugas PPH ini berkelayakan ijazah yang berlatar belakangkan akademik yang cemerlang. Pegawai pemantau harga ini mengutip data harga adalah untuk terus dimasukkan ke dalam satu aplikasi di bawah KPDN yang dipanggil Price Catcher, okey, di mana melalui Price Catcher itu pengguna boleh melihat dan membuat perbandingan harga secara harian pada hari yang sama. Kekerapan pantauan pula kita akan pantau pada setiap hari, manakala barangan mingguan terdiri daripada 408 item dan juga bulanan 480 item dipantau sebulan sekali, mingguan seminggu sekali setiap hari Isnin. So pengguna boleh melihat data harga melalui aplikasi Price Catcher tadi. Di Labuan, pemantauan harga dijalankan terhadap 15 premis pilihan pengguna dan ratio pantauan 3 premis bagi setiap pegawai. Kita mempunyai seramai 5 orang pegawai pemantau harga yang ditugaskan untuk mengutip harga di pasaraya-pasaraya sebanyak 15 pasaraya yang melibatkan lebih kurang 328 item. Tugasan pemantauan adalah berdasarkan 186 jenis barangan keperluan yang menjadi sumber rujukan pihak berkepentingan termasuk pengguna. Data harga akan dimasukkan sebelum jam 12.30 hari, di mana para pengguna boleh melihat data harga yang terkinilah selepas daripada jam itu. Hasil daripada pantauan tadi kita akan salurkan ke bahagian HQ dan juga bahagian penguatkuasa. Saya sebagai seorang pemantau harga yang berkhidmat dari 2014, saya sangat berharap pihak kementerian akan membuat sesuatu pembaharuan pejabatan kami. Kalau bukan diserap pun mungkin kami punya kontrak dipertingkatkan lagi. Ketika ini pegawai telah menjalankan tugas dengan cemerlang kerana pelbagai isu dapat dianalisa berdasarkan data laporan harian yang dipantau. Pelaporan itu digunakan oleh penguatkuasa untuk melihat kenaikan dan penurunan. Sekiranya ada kenaikan yang melampau, pihak penguatkuasa yang akan membuat siasatan.
Pemeriksaan dan pemantauan pastinya lebih kerap dalam tempoh Ramadan dan perayaan Aidilfitri. Orang ramai boleh membantu dengan melaporkan sebarang aktiviti yang melanggar perundangan yang telah ditetapkan KPDN agar perdagangan domestik terus berkembang, hak pengguna terlindung. Harus Jejai, Berita RTM. Kita ke Bumi Kenyalang. Antara fokus dari Sarawak mengenai penurunan kuasa pengurusan alam sekitar kepada negeri itu. Perinciannya kita bersama Buma Win. Buma, silakan. Baik, terima kasih Sahi. Perkara berkaitan pengurusan alam sekitar telah diserahkan kembali kepada Kerajaan Sarawak. Menurut Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak Undang-Undang MA 63 dan Hubungan Negeri Persekutuan, Datuk Sharifah Hasidah Said Ahmad Ghazali, langkah tersebut dilaksanakan menerusi penurunan kuasa selaras di bawah Perjanjian Malaysia 1963 MA 63. Datuk Sharifah Hasidah menjelaskan dengan penurunan kuasa tersebut, Sarawak bukan sahaja dapat mengawal sepenuhnya perkara berkaitan alam sekitar, malah juga bertanggungjawab menguruskan sisa buangan berjadual. Walau bagaimanapun, perbincangan lanjut mengenai pengurusan sisa berjadual antara Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Sarawak masih diadakan. Untuk itu, beliau berharap Lembaga Sumber Asli dan Alam Sekitar NREB Sarawak akan bekerjasama dengan Kementerian Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim untuk meneliti perkara ini dengan lebih lanjut. Datuk Sharifah Hasidah memberitahu demikian kepada pemberita selepas menyempurnakan program amal Ramadan oleh Sentex Komersial di Kuching. Sebanyak 11 buah agensi kerajaan bergotong royong selama 4 hari dalam program pembungkusan Sumbangsih Raya 2023 Anjuran Jabatan Wanita dan Keluarga Sarawak di Kuching sejak 3 April lalu. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti, Datuk Seri Fatimah Abdullah memberitahu sebanyak 12,000 bungkusan makanan akan diagihkan kepada semua agensi terlibat yang juga merupakan rakan strategik kementerian. Datuk Seri Fatimah Abdullah yang berucap pada majlis simbolik bagi program tersebut berkata, ia bertujuan untuk memberi penghargaan kepada anggota keselamatan dan penguatkuasaan yang bertugas pada Hari Raya nanti. Selain itu, program tersebut juga diadakan bagi mengeratkan jalinan kerjasama antara semua agensi terlibat. Datuk Seri Fatimah juga memberitahu Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg dijangka akan menyempurnakan satu majlis simbolik penyerahan sumbangsih Raya 2023 pada 14 April ini. Di pihak kami pula, kami akan menyusul selepas selesai penyerahan secara simbolik oleh Yang Amat Berhormat Premier. Jadi pasukan kami akan ziarah pada semua agensi-agensi tersebut. Antara agensi yang terlibat dalam program itu adalah Angkatan Tentera Malaysia, Polis Diraja Malaysia, Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, Jabatan Penjara Malaysia serta Jabatan Sukarelawan Malaysia. Ribut yang melanda Sibu sekitar pukul 6 petang semalam merosakkan puluhan rumah kediaman selain banyak pokok tumbang merentangi jalan. Antara kawasan teruk terjejas adalah kawasan Rejang Park dalam kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Palawan. Kru RTM Sibu meninjau kesan kemusnahan akibat ribut yang dikatakan paling buruk pernah berlaku dalam tempoh 50 tahun. Salah seorang mangsa penghulu Juni Temenggung Masam 66 tahun ketika ditemui memberitahu hujan mulai turun sekitar 5.30 petang sebelum bertambah lebat dan angin ribut menerbangkan bumbung rumahnya. Beliau mendiami rumahnya di Rejang Park sejak 1973 atau 50 tahun lepas memberitahu beliau tidak tidur sepanjang malam selepas kejadian itu berlaku. Nyalai bak kami ke Diau bak Ditau Ahmad Hussein Ahmad semua kersa ni tilam pagi yang sudah datang. Dah ada tengok semua hancur semua. Helen Liu 76 pula ketika ditemui memberitahu beliau tiada di rumah ketika kejadian berlaku kerana keluar makan malam. Beliau yang dihubungi jiran memaklumkan kejadian tersebut. My bedroom, my 3 bedroom upstairs flooding. All the bed all wet. So we cannot stay in upstairs. So
So down there also wet. So the water just flow out and then go at the back. Seorang lagi mangsa, Aaron Sakai pula memberitahu kejadian itu menerbangkan bumbung rumahnya yang kini sedang dalam proses ubah suai di bahagian dapur. Bila terus masuk rumah, nasi dapat tengah-tengah kamar, angin sudah dapat. Tangga semua barang hancur. Especially sila elektronik, semua tilam, katil, semua basah. Even disebabkan angin nak terjadi malam hari, kami pun window baru tukar, pecah habis. Ketika ini, penduduk terjejas sedang giat melakukan kerja baik pulih segera bumbung rumah mereka yang rosak atau ditebangkan ribut dalam kejadian itu. Baik, sementara itu kerosakan rumah penduduk dan kemudahan awam akibat ribut di Sibu petang semalam memerlukan kerajaan negeri untuk menghulurkan bantuan segera. Timbalan Menteri Perumahan Kerajaan Tempatan dan Kesihatan Awam yang juga adun pelawan, Michael Tiang Minti berkata ketika ini beliau sudah meminta pelbagai agensi untuk membuat tinjauan bagi merekodkan kerosakan dan kemusnahan yang berlaku. Afternoon, we kind of gather all the information from different government agency before we submit this report to SDMC. Yeah. Any report of injuries so far? Yes, thank God we have not received any injury or death report from these natural disasters. So it's really something that I thank God about. Dedahnya lagi, satu mesyuarat oleh Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Bahagian Sibu akan diadakan untuk membincangkan tindakan selanjutnya. Michael Tiang ditemui media selepas melakukan lawatan ke sekitar Rejang Park di Sibu. Dalam pada itu, beliau turut menzahirkan penghargaan kepada anggota daripada pelbagai agensi dan orang awam yang bekerjasama dalam membantu mengalihkan pokok-pokok tumbang yang menghalang laluan trafik di Sibu semalam. Perbadanan Pembangunan Ekonomi Sarawak SEDC menyantuni seramai 71 orang kanak-kanak dari Rumah Kanak-kanak Toh Puan Hajah Norkiah Kuching dan Rumah Kanak-kanak Datuk Ajibah Abul Sri Aman dalam majlis berbuka puasa di Kuching. Majlis turut diserikan dengan kehadiran Yang di-Pertuan Negeri Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud serta isteri Toh Puan Datuk Patinggi Ragad Kurdi Taib. Hadir sama pengurusi SEDC iaitu Tan Sri Datuk Amar Dr. Abdul Aziz Datuk Hussein dan Pengurus Besar Datuk Abdul Hadi Datuk Abdul Kadir. Majlis merupakan salah satu program tanggungjawab sosial korporat CSR SEDC Sarawak untuk golongan yang kurang bernasib baik termasuk kanak-kanak yang berteduh di bawah rumah kanak-kanak berkenaan. Majlis juga menyaksikan penyerahan sumbangan berupa duit raya dan barangan kelengkapan harian kepada kanak-kanak yang hadir. Selain berbuka puasa, hadirin turut menunaikan solat maghrib berjemaah. Baik, saudara, perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Salam Malaysia Madani. Kita kembali bersama Sahi di Angkasa Puri. Sahi, silakan. Baik, Umar, terima kasih. Bantuan sumbangan tunai rahmah STR yang mula disalurkan sejak semalam dilihat dapat meringankan beban rakyat khususnya golongan berpendapatan rendah menjelang Aidilfitri. Di Langkawi, penerima yang ditemui sangat bersyukur dengan bantuan yang dapat membantu meringankan beban mereka itu. Menurut mereka, bantuan STR dapat dimanfaatkan untuk membuat persiapan menyambut Aidilfitri tidak lama lagi. Pada masa sama, mereka juga berharap kerajaan akan dapat menaikkan jumlah terutama pada musim perayaan ini. Ya, saya bersyukur lah. Alhamdulillah dapat ni. Sebab saya pun kerja nelayan lah. Lepas tu bantu mak seluruh tu lah. Tak tahu nak kerja apa. Tu yang bantu mak kerja nelayan biasa. Alah, doa tu ni macam tahu. Tapi syukurlah dapat ni, syukur. Alhamdulillah dapat. Tapi kalau boleh tu untuk kita punya PM tu penatlah sikit kan. Nak beli satgi nak pergi Kamda beli kain untuk baju raya lah. Anak-anak dah beli baju Melayu kan hot siap. Macam dengan saya ni badan macam ni kena buat upah lah. Terima kasihlah kepada kerajaan yang dapat 200 ni untuk kegunaan hari raya lah. Untuk beli baju-baju anak macam itulah. Berapa orang kat sana? Di Perak, penerima STR menzahirkan kesyukuran dengan bantuan kerajaan itu. Bantuan dilihat dapat memberi manfaat kepada semua penerima berikutan kos sara hidup yang tinggi ketika ini.
Okay, bantuan STR tu bagi pandangan saya memang membantulah kerana sekarang ni kos sara hidup makin meningkat. Okay, rakyat dah terdesak dengan keadaan ekonomi yang tak berapa elok sekarang ni. So kalau boleh pada masa akan datang lebih banyak bantuan diberikanlah kepada golongan-golongan yang memerlukan lah. Sumbangan tunai rahmah ni sedikit sebanyak dapat membantu meringankan beban terutama kepada golongan yang memerlukan. Mak saya dan ada adik-adik saya lah antara penerima sumbangan tunai. Jadi dan macam saya kata tadi sedikit sebanyak boleh membantu lebih-lebih lagi untuk kita nak menghadapi hari raya ni. Alhamdulillah lah sebab dapat bantuan ni boleh tampung sikit perbelanjaan lah. STR tu boleh macam bantu sikit beli makanan, bayar yuran anak ke, beli baju raya. Sekarang kan nak raya. Terima kasih Kerajaan Malaysia atas sumbangan bantuan rahmah ni untuk rakyat Malaysia. Manfaat-manfaat dalam bantuan rahmah ni dia dapat membantu golongan yang memerlukan, khususnya B40. Happy sangatlah sebab memang banyak membantu kan. Yalah, kita pendapatan pun tak berapa tetap bulan-bulan. Jadi bila masuk tak kira lah 3 bulan sekali pun tak apalah. Janji yang bulan ni senang sikit. Hati tu lega sangat kan. Seorang pembantu perubatan berdepan hukuman mati jika sabit kesalahan di atas pertuduhan membunuh anak lelakinya yang berusia 6 bulan. Tertuduh Zahrul Ashrik Zulkafli, 30 tahun yang dihadapkan di Mahkamah Magistrate Ipoh mengangguk faham ketika pertuduhan dibacakan ke atasnya. Bagaimanapun, tiada sebarang pengakuan direkodkan berikutan kes pembunuhan adalah di bawah bidang kuasa Mahkamah Tinggi. Mengikut kertas pertuduhan, penjawat awam itu didakwa membunuh bayinya Muhammad Zakir Ashraf di sebuah rumah di Kampung Kepayang, Fair Park, kira-kira 10 malam 17 Mac lalu. Dia didakwa mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan yang membawa hukuman mati jika sabit kesalahan. 12 Jun sebutan semula kes. Bagi mendekati pelajar yang tinggal di asrama, Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG Sekolah Menengah Kebangsaan Datuk Syed Ahmad, Kuala Nerang, Kedah menganjurkan program singgah sahur. Selain mengeratkan hubungan antara pemimpin dan pelajar, program juga bertujuan menikmati bersama menu bersahur yang dihidang kepada pelajar. 3, 4 dan 5. Tujuan pihak PIBG datang pada pagi. Serta masa kita berkati pelajar dan kita menghayati suasana bersama. Dan alhamdulillah saya tengok menu yang dihidangkan ini bersesuaian dengan kita rasa pelajar. Dan masakan yang dihidangkan pun masih panas, di mana pagi ini dimasak bersihat sebab pihak pembukaan. Kita bersahur, kita bersama dengan mereka dengan makanan yang ada pada hari ini. Kita ingin merasai denyut nadi pemimpin bersama rakyat. Kita turun ke padang bersama-sama dengan YDP yang ada pada hari. Mudah-mudahan masyarakat yang di luar sana, pemimpin-pemimpin juga yang berada di luar sana, turunlah ke padang bersama-sama dengan pelajar. Kita turun, kita mendekati mereka. Dalam menyantuni golongan kurang berkemampuan, skuad Kedah FM berkongsi rezeki dengan 2 keluarga di Sungai Petani. Menerusi program Tanggungjawab Sosial Korporatnya, CSR itu, Jelajah Ramadan berkolaborasi dengan Syahrudin Optometris mengambil inisiatif memberikan sumbangan sebagai persediaan mereka menyambut Aidilfitri tidak lama lagi. Aidilfitri tahun ini bakal disambut ceria buat 2 keluarga ini apabila menerima bantuan keuangan serta barangan keperluan harian untuk sambutan Aidilfitri nanti. Tukang rumah Roslan Othman, 43 tahun, berkata beliau membuat pekerjaan tambahan sebagai pencuci rumah bagi menampung kehidupannya sekeluarga. Bertambah perit, Roslan mendakwa allowance bulanan dari Lembaga Zakat Negeri Kedah sebanyak RM200 yang diterima sejak 2021 ditamatkan Mac lalu. Tentang zakat tak nak dapat lah pasal apa dia kata melebihi. Dia tengok kan kita isi borang, dia melebihi hak kot. Tu lah. Apa? Abang kerja apa lah ni? Kerja kontrak. Gaji saya berapa? Saya 70. Sekarang ni ada kerja bulan besar ni? Ada. Kerja apa nak habis lah. Lepas hari ingat habis lah kot kerja. Lepas tu tunggu dapat baru pula projek. Oh, masuk balik.
Puat Kedah FM turut menyantuni bekas pengawal keselamatan RTM Sa'ban Saad, 73 tahun yang kini menderita sakit kencing manis. Beliau kini dijaga anak bongsunya Suziati Sa'ban sejak kematian isteri Fadilat Khalid 5 tahun lalu. Nak kita jalan pun tak mana boleh lah. Dia bertidur sebulan lah. Satu, ada anak juga? Anak ada. Itu dengan apa makan ubat? Makan ubat lah, ubat hospital. Rawatan tu macam mana? Rawatan dah tengok lah. Kita pergi kadang-kadang 3-4 bulan lah. Suruh jumpa doktor lah kan. RTM Kedah memang prihatin pada golongan asnaf. Jadi kita mengambil kesempatan sempena bulan Ramadan ini dan juga sempena untuk sambutan Hari Raya, kita bersama-sama menyumbang sedikit supaya dengan itu dapatlah meringankan sikit bebanan mereka. Tiada aduan atau laporan diterima Jabatan Agama Islam Negeri Johor JAIN setakat ini berhubung kegiatan makan secara terbuka di tempat awam. Exco Hal Ehwal Agama Islam Johor, Muhammad Khalid berkata, JAIN giat menjalankan operasi di setiap premis makanan bagi memastikan pematuhan umat Islam terjaga bagi mengelakkan sebarang aktiviti terlarang mencemari kesucian bulan Ramadan. Alhamdulillah, kita sangat berpuas hati dalam kapasiti di Johor ini. Rata-rata semua pihak menghormati keberadaan dalam bulan Ramadan, dan yang ketika ini kita boleh sahkan tidak ada lagi sebarang tangkapan kepada mana-mana orang yang melakukan kesalahan, terutamanya tidak berpuasa ataupun makan di halayak ramai. Farid turut menyatakan 47 pelajar golongan B40 dan 16 pelajar terkesan banjir menerima bantuan makanan dan wang daripada Kumpulan Pendidikan Yayasan Pelajaran Johor dan MyEng. Seramai 4,524 orang fakir dan miskin di Negeri Sembilan akan menerima manfaat bantuan khas keuangan BKK dengan nilai RM300 setiap ketua isi rumah KIR bagi meringankan beban perbelanjaan persiapan Aidilfitri. Menteri Besar Datuk Seri Aminuddin Harun berkata Majlis Agama Islam Negeri Sembilan juga telah menyalurkan bantuan Aidilfitri sebanyak RM700 kepada asnaf fakir dan RM500 kepada asnaf miskin, menjadikan jumlah yang diterima oleh asnaf fakir ialah RM1,000 manakala asnaf miskin RM800. Sumbangan kerajaan negeri pada hari ini sedikit sebanyak membantu tuan-tuan dan puan-puan menyediakan kelengkapan dan persiapan menyambut Lebaran. Saya juga menyarankan semua penerima untuk merancang perbelanjaan dengan bijak agar mempunyai sedikit wang simpanan walaupun kita merayakan Hari Raya yang akan datang. Beliau berkata demikian pada majlis penyerahan sumbangan Aidilfitri fakir miskin Negeri Sembilan di Rembau. Terima kasih kepada bantuan ni kan. Sedikit sebanyak dapat membantu saya meringankan beban untuk menyambut Hari Raya ni. Sudah pastilah sebab dia walaupun kami adik-beradik memang adalah, tapi saya rasa memudahkanlah pengurusan. Dia ada bantuan bakul makanan memangnya, dan kalau Hari Raya ni memang banyaklah daripada pihak-pihak yang memberikan. Alhamdulillah jugalah saya dapat duit bantuan asnaf ni dapat meringankan beban keluarga saya sebab saya suami adalah pesakit dialisis dan anak saya nombor 2 adalah pesakit Down syndrome. Alhamdulillah lah, saya tak terkata nak cakap macam mana. Memang meringankan beban keluarga saya lah untuk perayaan ni, untuk beli baju ke persiapan Hari Raya. Berita wilayah 6 April berakhir di sini. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita.rtm.gov.my yang sahih di RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.